berita gembira untuk penjawat awam diumum 30 Ogos ini. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Selangor dapat sambutan penggalakan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah Ahad 21 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Terengganu mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Hari ini genap setahun Datuk Seri Ismail Sabri mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9. Melangkah ke tahun kedua sebagai Ketua Kerajaan, beliau bertekad menguatkan semangat untuk memantapkan pentadbiran kerajaan dan memulihkan ekonomi negara. Matlamatnya cuma satu, memelihara kepentingan dan kebajikan keluarga Malaysia. Masih banyak agenda yang boleh kita laksanakan. Masih ramai golongan yang perlu kita bantu. Baik golongan miskin, golongan wanita, golongan orang kurang upaya dan sebagainya. Saya berharap agar kita akan terus dapat menguatkan tekad dan semangat untuk sama-sama berusaha memantapkan lagi pentadbiran kerajaan dan memulihkan ekonomi negara untuk manfaat seluruh keluarga Malaysia. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sokongan dan nasihat baginda memberi dorongan besar kepada kerajaan keluarga Malaysia untuk mengetepikan perbezaan fahaman politik dan bekerjasama dengan pembangkang demi kepentingan rakyat. Datuk Seri Ismail Sabri berucap merasmikan Simposium Keluarga Malaysia, Pencapaian dan Harapan di Putrajaya. 10 tokoh akan membentangkan kertas kerja bagi menilai secara objektif prestasi kerajaan keluarga Malaysia sepanjang setahun lalu. Platform mengutarakan pandangan itu disedia selari teras utama konsep keluarga Malaysia iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Pengorbanan penjawat awam tidak pernah dipandang ringan, sebaliknya sentiasa jadi perhatian kerajaan. Perdana Menteri berkata penjawat awam termasuk pasukan keselamatan telah melaksana tanggungjawab penuh dedikasi terutama ketika negara berdepan situasi luar jangka seperti bencana banjir. Sebagai penghargaan atas komitmen itu, Datuk Seri Ismail Sabri memberi bayangan bakal mengumumkan berita gembira buat penjawat awam 30 Ogos ini. Kerajaan keluarga Malaysia tidak pernah bersengketa atau memandang ringan pengorbanan para penjawat awam. InsyaAllah kita akan mengumumkan sesuatu yang menceriakan bagi mengubat duka lara kepada para penjawat awam pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam yang dijadualkan pada 30 hari bulan Ogos nanti. Tidak pilih kasih malah sentiasa mengambil berat hal ehwal penduduk dengan tidak terkecuali masyarakat luar bandar dan orang asli. Begitulah gambaran yang dikongsikan penduduk di Bera Pahang mengenai sikap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob biarpun sudah setahun bergelar pemimpin nombor 1 negara. Wartawan Ayu Norehan Saleh mendapatkan pandangan rakyat di kawasan Parlimen Perdana Menteri itu. Kampung-kampung ni dari segi yang pertama sekali perhubungan. Ini dari segi jalan raya, pembangunan di kampung-kampung, pembangunan kesihatan dan sebagainya, itu yang membuat saya berasa bangga. Pembangunan makin membangun lagi.
setiap tahun kita boleh nampak ada pembangunan di Bera ini. Kalau saya sebenarnya saya duduk di Bandar Teriang, tapi Bandar Teriang pun sudah maju sekarang, pembangunannya pesat. Dulu tak ada, sekarang memang ada semuanya. Jadi kalau kita nak beli barang apa pun senang, semua barang ada sekarang. Saya sebagai penduduk masyarakat Cina di Bera, saya merasa sangat bangga kerana Datuk Seri tidak memilih kaum dan agama untuk memberi bantuan harian kepada penduduk-penduduk di Bera. Ini boleh dikatakan Datuk Seri merupakan seorang pemimpin yang sangat-sangat baik dan disambut dengan kehormatan yang tinggi di kalangan kaum Cina. Datuk Seri PM memang seorang yang baiklah, macam baiknya memang tak sombong lah maknanya, ya. Nak kata, kalau kita nak ungkap dengan apa-apa ayat pun susah nak ungkap lah. Sebab kata-kata pun memang dah memang kenal baiknya Datuk ni, senang bergaul, ya. Dia tak kira siapa pun, dia tetap ramah dengan masyarakat orang asli. Pegawai khas Ahli Parlimen Bera Datuk Tahzir Hussain berkata, sepanjang berkhidmat di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri di Bera, perkara utama yang ingin dilakukan Perdana Menteri adalah untuk memajukan daerah Bera demi pembangunan ekonomi masyarakatnya. Beliau mengakui impian Perdana Menteri itu tercapai apabila Bera hampir mempunyai fasiliti lengkap biarpun merupakan daerah termuda di Pahang. Antaranya sekolah, balai polis, premis perniagaan, kem tentera, Regimen ke-34 Artileri Diraja dan Maktab Rendah Sains Mara Angkatan Tentera MRSM ATM Bera. Malah Hospital Bera juga sudah beroperasi pada 1 Julai lalu. Perdana Menteri juga sedang berusaha untuk menempatkan pusat pendidikan tinggi di daerah ini untuk kemajuan pendidikan. Yalah, saya sebenarnya syukurlah kepada Allah SWT kerana Datuk Seri ni, yang Muhammad Datuk Seri ni, dia yang seorang yang gigih, tabah, sentiasa memikir ke depan, ya. Tidur pun kadang-kadang lewat, ya. Jadi saya fikir dengan keadaan beliau yang sentiasa berusaha, sentiasa tabah, dan tidak mustahil lah, ya, insya-Allah beliau akan menjadi satu benda yang terbaik satu hari nanti. Laporan Ayu Norehan Saleh, RTM. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Selangor yang bermula pada Jumaat lalu merekodkan kehadiran lebih 70,000 pengunjung setakat 3.30 petang tadi. Nilai padanan perniagaan yang dicatat setakat tengah hari tadi pula berjumlah 12 juta ringgit. Nilai tertinggi berbanding penganjuran program sama di negeri lain sebelum ini. Untuk perinciannya langsung bersama Ravin Sangmugam di Stadium Shah Alam Selangor. Ravin? Terima kasih Sahih di Angkasa Puri. Edisi 8 Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia sudah pun sampai pada hari kemuncak setelah ia mula diadakan pada Jumaat lalu di perkarangan Stadium Shah Alam Selangor. Saudara, apa yang saya dapat gambarkan di sini adalah program ini mula ataupun sudah pun mendapat sambutan yang sangat baik daripada kalangan masyarakat Selangor di sini. Untuk mendapatkan perincian mengenai jelajah ini, ketika ini saya bersama pengarah Seksyen Program Strategik Sepadu Jabatan Perdana Menteri Dato' Azlan Johar. Baik Dato', terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi berita wilayah pada petang ini. Dato', boleh tak bagi satu gambaran sikit bagaimana sambutan jelajah yang diadakan di Stadium Shah Alam Selangor di sini? Okey, alhamdulillah sambutan di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Shah Alam Selangor ini memang amat-amat menggalakkan. Walaupun cuaca agak tidak menentu, kita tengok pada hari semalam dan hari ini hujan, tapi sambutan masih ramai lagi kita tengok. Dan sehingga kini saya dipahamkan hampir 70,000 pengunjung telah menghadirinya dan kita jangkakan malam ini pun akan ramai lagi. Dan saya rasa jelajah kali ini ataupun secara short formnya JAKM kita panggil, kita akan
buat kelainan sebenarnya untuk seri akan datang juga. Datuk, apakah program menarik ataupun keistimewaan penganjuran jelajah di Selangor kali ini? Okey, seperti mana jelajah yang lain kita buat sebelum ini, kita ada pelbagai program menarik. Contohnya kita ada Karnival Jamin Kerja. Memang mendapat sambutan yang amat hangat lah. Dan kita juga ada Cita Rasa Keluarga Malaysia. Di samping itu, bagi mengatasi masalah-masalah kenaikan harga barang, kerajaan dengan bangganya telah mengadakan jualan murah keluarga Malaysia. Tapi kelainan di Selangor pada kali ini adalah kita mengadakan kenduri rakyat secara food truck. Kita panggil kenduri rakyat at food truck, di mana kita ada lebih daripada 40 food truck berbanding dengan di jelajah-jelajah sebelum ini yang hanya 10 food truck saja. Baik Datuk, apakah harapan Datuk sendiri bagi program yang akan datang selepas ini? Okey, untuk makluman semua, ini adalah siri kita yang ke-8. Dan selepas ini kita akan ada jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kedah. Dan di Kedah ini merupakan yang ke-9. Dan seterusnya diikuti pula dengan di Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang, Pahang dan akhir sekali di Putrajaya sendiri. Dan harapan saya, marilah datang beramai-ramai ke Karnival Jelajah Keluarga di Selangor sendiri yang masih berlangsung sehingga malam ini dan di jelajah-jelajah yang akan datang. Baik, terima kasih Datuk atas perincian tadi. Baiklah saudari, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari sini. Terima kasih kepada warga Selangor kerana menjayakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang diadakan di Selangor ataupun edisi ke-8 di sini. Kita kembali ke studio bersama Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih Ravin. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bakal menjadi program yang dinanti-nantikan warga tempatan. Rata-rata pengunjung yang ditemui mahu program diteruskan pada masa akan datang, memandangkan ia sedikit sebanyak membantu rakyat ketika berdepan ketidaktentuan harga barang dan inflasi. Penjualan 5 barangan keperluan asas di bawah jenama Co-op iaitu gula, minyak masak, tepung, beras dan ayam beku pada harga lebih murah diterima baik pengunjung dan usahawan. InsyaAllah itulah hasrat kita, kerana kita hasrat yang bagaimana kita ditubuhkan federasi ini adalah untuk menawarkan harga yang lebih rendah pada harga pasaran. Itu kita punya tujuan utama. Jadi yang kita dah set tujuan tu, di mana kita akan menjual pada harga 10% lebih rendah. Yang pertama, barang-barang dan produk mereka adalah sangat murah, berbaloi-baloi. Bagi kami golongan asnaf, golongan asnaf dan juga ibu-ibu tunggal. Kami sangat memerlukan program sebegini untuk diteruskan selalu. Sangat bermanfaat pada waktu sekarang, waktu inflasi, waktu duit kita ada tapi nilai barang mahal, jadi membantu sangat untuk ekonomi keluarga. Selain itu, pelbagai kaunter perkhidmatan kementerian dan agensi dibuka termasuk program Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang menerima sambutan baik dengan kehadiran lebih 3,000 pencari kerja. Saya rasa program ini sangat bagus. Dia mengerapatkan ukhuwah dan juga menerapkan nilai-nilai keluarga Malaysia. Sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Nur Shazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Bagi kategori pertama, iaitu melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu kawasan perkapalan Phuket. Amaran ini berkuat kuasa bermula daripada hari semalam sehingga ke 23 Ogos 2022 dan harus diingatkan bahawa keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya aktiviti feri dan juga aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada keadaan cuaca semasa di Semenanjung Malaysia pada ketika ini. Lihat hujan dan ribut petir sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri
Selangor, negeri Pahang dan juga negeri Perak juga turut dilihat di sini hujan di negeri Sembilan dan juga Johor. Hujan juga turut dilihat di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Pulau Langkawi, Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat hujan dan ribut petir sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat negeri Sabah dan juga di sekitar Kudat. Manakala bagi negeri Sarawak pula hujan dilihat masih lagi sedang berlaku di sekitar Limbang negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini juga dijangka boleh berlarutan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan dan ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak tertumpu di bahagian pedalaman bagi kedua-dua negeri. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berikutan dengan aktiviti hujan dan ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan angin yang kencang, banjir kilat serta kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program jualan keluarga Malaysia PJKM merekodkan jualan lebih 10 juta ringgit. Itu antara perkongsian menerusi lintas langsung dari Terengganu kali ini. Untuk perincian lanjut, kita bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Silakan Sidi. Ya Sahih, terima kasih. Kanak-kanak 12 tahun yang lahir pada 31 Ogos dan bayi yang bakal lahir di Hospital Sultanah Nur Zahirah pada tarikh sama akan menerima cenderahati serta sijil dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri. Pengiktirafan itu bersempena Hari Kebangsaan 2022. Pengarah JPN Negeri Muhammad Nasir Karim berkata cenderahati akan diberi sekiranya mereka menggantikan MyKit kepada MyKad di mana-mana cawangan JPN di seluruh negeri. Bagaimanapun tawaran itu hanya terbuka sepanjang September depan. Selepas sambutan 31 Ogos tu, kita juga akan sediakan cenderahati kenang-kenangan kepada kanak-kanak yang akan mengemukakan permohonan MyKad 12 tahun. Yang mana mereka ni yang lahir pada 31 Ogos 2010, kita jangka akan hadir bermula 1 September 2022 ni untuk mengemukakan permohonan MyKad mereka yang pertama pada umur 12 tahun. Terdahulu beliau mengadakan program mendaki Bukit Besar sempena Hari Kebangsaan 2022 di Kuala Terengganu. 21 kaki tangan JPN Negeri dan 10 pengamal media menyertai program itu sebagai simbolik semarakan semangat cintakan negara. Program jualan keluarga Malaysia PJKM di Terengganu merekodkan jumlah jualan lebih 10 juta ringgit sepanjang pelaksanaannya 4 Disember 2021 hingga 12 Ogos lalu. Program yang membantu meringankan beban kos sara hidup penduduk itu memberi manfaat kepada 184,560 orang melibatkan 117 sesi di negeri ini.
Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri KPDN SEP Saharudin Muhammad Kia berkata PJKM diteruskan lagi di 32 Dewan Undangan Negeri DUN melalui penjenamaan semula kepada program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM. Setiap DUN menerima agihan RM25,000 sebulan untuk setiap pelaksanaan JMKM yang bermula 18 Ogos. Sehingga kini 18 DUN telah melaksanakannya dan 14 DUN lagi pada minggu hadapan. Pengguna dapat menikmati harga diskaun sehingga 20% melibatkan 8 barangan seperti ayam, telur ayam, gula dan minyak masak. Dan kalau kita perhatikan daripada item-item yang telah kita turunkan harga tadi, kalau kita perhatikan ada sehingga 70%. Ada sehingga 72%. Maksudnya bukan sekadar sehingga 20%. Yang ni menunjukkan bahawa ada sebahagian itu adalah merupakan CSR ataupun inisiatif daripada rakan strategik kita daripada pasaraya, daripada MAT dan juga daripada kedai runcit. Jadi kita mengharapkan daripada pelaksanaan program ni bukan sekadar kita mengharapkan supaya memberikan manfaat kepada pengguna, tetapi pada masa yang sama kita mengharapkan tadi pasaraya, retail sektor dapat sama-sama memainkan peranan untuk membantu pengguna. Beliau ditemui media selepas mengadakan pemantauan program JMKM di Kuala Terengganu. Sebagai usaha membantu meningkatkan ekonomi, sekumpulan penduduk setempat B40 menjana serta meningkatkan pendapatan mereka, sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Terengganu UMT mengambil inisiatif mengadakan program keusahawanan komuniti perintis. Ia melibatkan 4 buah kampung di 2 daerah yang digerakkan secara berfasa, melibatkan bidang pertanian dan peternakan secara berkelompok bermula tahun ini. Jelas Ketua Penyelidik Dr. Nohayati Abdul Manaf, projek digerakkan melalui dana skim Grant Asimilasi Pengetahuan dan Teknologi 2021 dengan mengikuti siri kursus dianjurkan UMT sejak tahun lepas. Terbaru dimulakan ialah projek pemindahan ilmu cendawan tiram kelabu kepada 10 peserta dari komuniti Kampung Mengabang Telong di Batu Rakit, Kuala Nerus. Kita bermula daripada bulan 1 tahun ni lah. Maksudnya kita bagi penerangan secara kepada komuniti, wakil komuniti. Kita buat penetapan penentuan lokasi dekat mana kita nak buat. Kita bincang dulu siapa peserta yang sepatutnya terlibat. Sebab projek ni adalah projek pertanian dan peternakan berkelompok untuk golongan B40. Jadi kita buat soal selidik, so kita tengok siapa sasaran peserta kita sebenarnya. Sementara itu, projek dengan kerjasama Jabatan Pertanian Kuala Nerus serta Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung berkenaan menyaksikan para peserta terlibat mula merasai hasil tuaian pertama mereka sejak minggu lepas. Untuk kita beli bongkah dan sebagainya, peralatan ni kita pinjam daripada masjid lah. Jadi secara tak langsung masjid juga boleh membantu. Sebab ni kita sebagai pilot projek permulaan sebelum kita buka pada komuniti kita. Jadi apabila nampak ni sekarang ni dalam masa pagi pun kita dah dapat hasil je, kita akan berkongsi lah maklumat ni. Sekarang ni permintaan kita sebagai permulaan lah, kita pasal ke kanan sekitar ni lah. Cuma hari ni kita buat sebagai permulaan. Jadi tempahan sudah habis lah. Jadi mungkin yang kedua esok mungkin kita pasal lah kepada kawasan tempat lah. Dan kita akan membeli masjid lah malam ni. Hasil tuaian projek ini dimaklumkan telah mendapat tempahan di peringkat pasaran komuniti sekitar mereka dengan jualan cendawan tiram kelabu ini adalah sekitar RM16 sekilogram. Sekian berita dari Terengganu, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Sidi. Pemekasaan ekonomi digital luar bandar akan turut jadi tumpuan utama dalam penyediaan bajet 2023. Tujuannya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk kawasan berkenaan. Ke arah itu, fokus tertumpu kepada penyediaan lebih banyak infrastruktur bagi meningkatkan akses masyarakat kepada internet berkelajuan tinggi. Kita melihat saiz pasaran e-dagang ini berkembang
begitu besar pada tahun 2025 sebanyak 1.65 trilion ringgit. Jadi kita yakin prospek pada tahun hadapan ekonomi digital akan lebih besar. Kita kena membuat persediaan bukan sahaja di bandar-bandar besar tetapi ekonomi digital juga harus diperkasakan di luar bandar selaras dan seiring dengan perkembangan teknologi. Bajet 2023 dijadual dibentang di Parlimen pada Oktober ini. Antara fokus dari Sabah, akses internet akan diperluas ke seluruh negeri. Perinciannya langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Akses internet akan terus diperluas ke kawasan pedalaman negeri ini bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak ketinggalan menikmati teknologi tersebut. Ia sekaligus mampu meningkatkan peratusan literasi digital dan pertumbuhan ekonomi negeri. Ke arah itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata kementeriannya akan terus memastikan Sabah mendapat liputan penuh rangkaian 4G manakala 3 lagi kawasan iaitu Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan akan mendapat liputan rangkaian 5G tidak lama lagi. Beliau berucap sempena program Malaysia Digital Dialogue, Jom Saya Digital Sabah di Kota Kinabalu. Teks beliau dibacakan Ahli Dewan Negara, Senator Noraini Idris merangkap setiausaha politik kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Lebih 200 pengusaha mikro, kecil dan sederhana diterajui wanita hadir dalam sesi dialog sehari ini. For SWEPA, kami memang mengalur-alurkan kerana untuk membantu member-member kami, member yang usahawan untuk mempromot mempunyai produk dan services. Dan ini secara langsung juga program digitalisasi memang bersesuailah dengan keadaan sekarang. Kerana selepas pandemik, semua guna digital lah, all the e-commerce, everything kan. Kami galakkan wakil-wakil entrepreneurs dan juga professional di Sabah to become more digital. Terdapat banyak opportunity, terdapat banyak yang dapat kita jalankan bersama-sama sebab wanita dapat menjadi pemangkin suatu ekonomi. Kalau kita nak tingkatkan ekonomi which is the hope of the country today, we must engage kita punya wanita. Rakyat diajak terus menghargai pengorbanan petugas Kementerian Kesihatan KKM menghadapi pandemik COVID-19. Sungguh pun negara kini dalam fasa peralihan endemik. Penghargaan boleh ditunjukkan dengan mengikuti nasihat yang dikeluarkan KKM. Ketika ditemui RTM, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata langkah berkenaan merupakan cara terbaik mengiktiraf sumbangan petugas KKM ketika mendepani COVID-19. Dalam keadaan yang paling kritikal, ya, Sabah paling ramai dijangkiti oleh COVID. Kedua, Sabah paling di belakang dari segi usaha untuk menanganinya. Juga apatah lagi, vaksin ini datang lambat sedikit di Sabah. Jadi semua ini menjadi satu cabaran yang cukup hebat pada itu. Tapi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah menanganinya dengan cukup baik. Sementara itu, mengulas mengenai angka jangkitan harian COVID-19 di negeri ini yang masih mencatatkan 3 angka, beliau sekali lagi menasihatkan orang ramai yang belum mendapatkan suntikan agar segera berbuat demikian. Sabah mencatat 225 kes baharu COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kini 387,547 kes. Penganjuran Simposium Kecemerlangan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini KBD akan datang diharap memberi fokus kepada penguasaan bahasa Arab selain menjadikannya program tahunan. Ia penting bagi meningkatkan penguasaan dan pencapaian cemerlang pelajar dalam bahasa Arab sekaligus memudahkan pembelajaran di peringkat universiti, terutama melibatkan penggunaan bahasa tersebut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia juga selaras peranan KBD untuk meningkatkan kualiti komunikasi dan kemahiran dui bahasa dalam kalangan pelajar. Saya juga meminta supaya fokus dalam bahasa Arab untuk membantu anak-anak kita di sekolah menengah dan memudahkan mereka apabila berada di universiti nanti.
Dan sebab itulah seminar ini atau simposium ini berhubung dengan usaha-usaha untuk memantapkan. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penangguhan simposium kecemerlangan pelaksanaan KBD Peringkat Kebangsaan Zon Borneo tahun 2022 di Pusat Kesenian Islam UMS Kota Kinabalu. KBD merupakan kurikulum baharu yang dirangka bersama Kementerian Pendidikan, KPM, Lembaga Penasihat Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam, Jabatan dan Yayasan Agama berdasarkan kurikulum agama dan bahasa Arab. Ia dilaksana sekolah-sekolah agama seluruh negara termasuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Agama Rakyat. Golongan belia perlu memainkan peranan dalam pembangunan negeri dan negara. Ia termasuk menjauhi unsur tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah dan aktiviti yang boleh menjejaskan kehidupan. Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, ke arah itu beliau mahu kementerian bertanggungjawab menyediakan kemudahan lengkap bagi pembangunan belia khususnya di luar bandar. Saya mengharapkan semoga kementerian yang bertanggungjawab akan memastikan bahawa daerah Pitas akan terbela dari semua sudut yang dapat dinikmati oleh belia-belia yang ada di bandar maupun di Semenanjung. Kerana kita tahu jurangnya begitu jauh sekali. Kemudahan yang ada di sana dengan kemudahan yang ada di sini cukup jauh berbeza. Datuk Rudi yang juga Adun Pitas ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat bahagian Pantai Barat Utara di dataran Bengkoka, Pitas. Seramai 2,500 belia dari daerah Pitas, Kota Marudu, Kota Belud dan Kudat menghadiri program ini. Rakyat negeri ini perlu menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi sehingga hari ini. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan memastikan kedaulatan negara sentiasa terjaga. Saya berharap agar penduduk terus bersatu padu dan bekerjasama dan bersama-sama dengan kerajaan yang ada pada hari ini untuk memastikan negara dan negeri kita sentiasa berada dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Pembantu Menteri Keuangan yang juga Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ditemui pemberita dalam majlis ceramah perdana di Tawau. Program yang dihadiri lebih 1,000 umat Islam dalam daerah ini dimulakan dengan selawat sebelum ceramah agama. Pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah berupaya menyelesaikan masalah jalan raya rosak di negeri ini, terutamanya jalan raya yang luput jangka hayat. Ketika ini diangkarkan sehingga 85% jalan raya di negeri ini telah luput kategori tahap 4 dan 5. We know all the condition, even kita punya cawangan penyelenggaraan jalan raya, we have all the data where jalan raya, sebab kita ada 5, kita sudah kategorikan jalan-jalan ini. Most of the majority of the road, kategori 4 and 5, where kategori 5 is unmaintainable road. Maknanya lifespan sudah tiada, kategori 4 ni masih boleh buat resurfacing tetapi tidak tahan lama. Ketua Penolong Pengarah Sektor Lebuh Raya Pen Borneo, Muhammad Syamsul Nizam Abdul Wahid menyatakan demikian kepada pemberita selepas kempen kesedaran keselamatan jalan raya dan mengibar bendera sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2022 di Kota Kinabalu. Kempen ini dilaksana secara berperingkat selama sebulan di sepanjang jajaran projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Ia bagi memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya mengamalkan etika pemanduan berhemah dan menitik beratkan aspek keselamatan di jalan raya terutamanya di kawasan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo selain menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ya, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa tanah air menerusi berita wilayah. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Sahih, silakan.
Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, polisi kebangsaan bagi sukan taekwondo diharap dirangka semula. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berharap polisi kebangsaan bagi sukan taekwondo dapat dirangka semula seperti sukan bola sepak mahupun silat. Menjelas lanjut, beliau berkata usaha itu adalah bagi membolehkan konsistensi acara sukan berkenaan untuk dipertandingkan dalam Sukan Malaysia SUKMA. Tambah Premier Sarawak yang juga merupakan patron Persatuan Taekwondo Negeri, menerusi SUKMA ia merupakan temasya sukan terbesar dan berprestij bagi mencungkil bakat baru dalam kalangan atlet untuk mewakili negara. Justru adalah tidak wajar sekiranya ada acara sukan yang tidak dipertandingkan dalam sukan 2 tahunan itu kerana ia akan memberi kesan kepada pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis penutupan Premier of Sarawak Borneo Cup International Taekwondo WTF Championship 2022 bertempat di Stadium Perpaduan Kuching. Dalam kejohanan itu, Sarawak diumumkan sebagai juara keseluruhan dengan mengumpul 30 emas, 34 perak dan 41 gangsa dalam kejohanan 3 hari itu. Seramai 700 atlet dari 18 buah negara menyertai kejohanan itu setelah ia tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Pada majlis sama, Presiden Taekwondo Malaysia WTF Azizul Anwar Pahin Sri Adnan Sate memohon perhatian Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizul Azumu dan Kementerian Belia dan Sukan untuk melihat kepada pembangunan sukan taekwondo di negara ini. Ujar Azizul, penglibatan dalam kejohanan di peringkat akar umbi seperti Sukan Malaysia SUKMA adalah sangat penting sebagai kayu pengukur kepada kemampuan atlet di samping meningkatkan mutu persembahan mereka. Sebagai Presiden, beliau sangat kecewa apabila sukan itu tidak dipertandingkan dalam SUKMA 2022 dan digugurkan daripada sukan teras negara meskipun atlet sukan berkenaan telah mempamerkan prestasi cemerlang. Alasan yang diberikan oleh Majlis Sukan Negeri MSN bahawa badan sukan itu tidak menerima penyertaan daripada badan sukan lain untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh WTF termasuk berlaku konflik dalaman persatuan sama sekali tidak benar. Sejak menjawat jawatan Presiden, Azizul mendapati tidak timbul masalah dalaman seperti yang dicanangkan sambil menyifatkan perkara itu hanyalah salah satu politik dalam arena sukan. Azizul berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan Premier of Sarawak Borneo Cup International Taekwondo WTF Championship 2022 di Kuching. Ekonomi komuniti kraf tangan Malaysia diharap mampu tumbuh dengan lebih rancak dengan adanya pelbagai inisiatif yang dilaksanakan kerajaan termasuk bantuan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih industri kraf. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata insentif pemulih bernilai RM9 juta yang berbentuk bantuan kewangan itu memberi manfaat kepada 6,000 orang usahawan kraf di seluruh negara bermula pada April tahun ini. Menurut Datuk Seri Nancy, bagi Sarawak, seramai 1,097 usahawan kraf mendapat manfaat daripada insentif tersebut yang bertujuan membantu memulihkan perniagaan usahawan kraf bagi merancakkan semula industri kraf negara. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan insentif pemulih kraf peringkat Sarawak bernilai RM39,000 kepada 26 pengusaha kraf di Semunjan. Datuk Seri menambah selain itu pihaknya juga memperkenalkan program Cakna Craft yang bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan berkaitan teknik, bahan dan proses asas dalam penghasilan craft tempatan kepada golongan murid sekolah seluruh negara. Untuk tujuan tersebut, katanya seramai 200 murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan Chonghua dan Sekolah Kebangsaan Abang Man di Semunjan menerima kit mewarna batik canting daripada Institut Craft Negara sebagai projek perintis di Sarawak. Beliau berharap melalui program tersebut, murid-murid berkenaan akan mencintai produk craft Malaysia dan seterusnya menjadi pelapis dalam pembangunan industri craft di masa akan datang.
Usaha yang dijalankan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dalam menyediakan kemudahan pinjaman kepada usahawan wanita membolehkan golongan itu menceburi diri dalam kegiatan ekonomi bagi membantu keluarga. Timbalan Premier Dato' Ahmad Awang Tengali Hassan berkata Sarawak menghargai usaha AIM dalam membantu kerajaan mengurangkan jumlah isi rumah miskin bagi menikmati kehidupan yang lebih baik. Dato' Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan menjelaskan kemudahan pinjaman bersaiz kecil diberikan kepada semua isi rumah untuk menjalani perniagaan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Beliau berkata demikian pada Malam Anugerah Usahawan AIM Cawangan Niah di Miri. Dalam pada itu, beliau dimaklumkan AIM Wilayah Sarawak telah mengeluarkan modal pembiayaan sebanyak RM136 juta dan daripada jumlah tersebut, lebih RM6.2 juta telah disalurkan kepada sahabat usahawan di Cawangan Niah setakat Jun lalu. Manakala pembayaran tabung kebajikan dan kesejahteraan sahabat kepada sahabat AIM secara kumulatif untuk wilayah Sarawak adalah lebih RM23 juta setakat Mei lalu. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan beberapa kategori anugerah kepada usahawan AIM. Pendidikan merupakan perkara yang amat penting dalam menentukan hala tuju sesebuah negara. Justru guru adalah individu utama dalam memainkan peranan di sebalik dunia pendidikan. Di samping mengajar, guru juga insan yang mempunyai masa yang panjang dengan anak-anak berbanding ibu bapa mereka. Oleh itu, guru berperanan mencorak kehidupan pelajar tersebut dengan memberi contoh atau suri teladan yang baik kepada mereka. Dalam hal demikian, adalah sudah pasti guru-guru harus be exemplary. You got to show a good example to your student so that the parents, the PIBG, the parents will have the confidence in you. Jangan harap pagar makan pagi. Inilah yang saya tidak mau lihat. Supaya that means you must toe the line in terms of discipline, in terms of motivation, in terms of your interest and everything you do. It's no longer a 9-to-5 job. It is just like another parent student. You treat them as your own children. Berkata demikian, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom di Majlis Sambutan Hari Guru 2022 dan penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2021 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebau di Bintulu. Oleh itu ujarnya, guru-guru jangan bersikap sambil lewat dalam usaha mendidik anak-anak, khususnya mereka yang datang dari kawasan luar bandar atau pedalaman. Jadi sekarang kita lihat, guru-guru jangan ambil sambil lewat. Guru-guru yang tidak mau mengajar, berhenti mengajar. Don't waste your time and don't tarnish your school and don't give hopeless hope to the parents. Beliau yang merupakan adun Kemena pada tahun ini telah menyumbangkan sebanyak RM247,000 kepada beberapa sekolah di kawasan Dun Kemena bagi tujuan membantu aktiviti sekolah. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Bola sepak Liga Premier Kuching City FC memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri apabila mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas UiTM FC di Stadium Negeri malam tadi. Babak pertama perlawanan menyaksikan asakan demi asakan dilakukan anak buah Irfan Bakti Abu Salim, namun tiada sebarang gol dapat dijaringkan oleh kedua-dua pasukan. Bersambung ke babak kedua, tenangan mudah oleh pemain import Abu Kamara pada minit ke-49 meletakkan Kuching City di hadapan. Memasuki minit ke-74, Abu Kamara sekali lagi berjaya mencuri tumpuan apabila menyempurnakan tendangan sudut yang diambil Gabriel Montero di Andrade untuk gol kedua. UiTM FC merapatkan jurang 4 minit kemudian menerusi pemain gantian Muhammad Amir Adha Muhammad Latif. Kemenangan tersebut menyaksikan Kuching City FC menduduki tangga keempat Liga dengan 27
mata manakala UiTM FC di tangga ke-7 dengan 14 mata. Program Munajat Keluarga Malaysia bakal berlangsung di Masjid Putrajaya malam ini. Perdana Menteri dijadual hadir merasmikannya dan bersama-sama para jemaah berzikir, selawat dan berdoa untuk kesejahteraan keluarga Malaysia. Ketika ini, pelbagai aktiviti sampingan sedang berlangsung di lokasi. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Amin Fauzi. Silakan. Ya, Sahih. Seperti yang anda boleh lihat sekarang, SUK atau Keluarga Malaysia berkonsepkan pasar basah terbuka secara percuma tapi khusus untuk golongan yang terjejas sedang berlangsung sekarang. Dan kalau anda nak datang, ada juga jualan rakyat yang tidak kurang meriahnya dengan potongan harga sehingga 50% menanti anda. Baik, ada lagi program lain yang menarik selain jualan ini. Kalau anda nak tahu program apa, bersama saya sekarang Tuan Kamarul Arif Tuan Soh, Ketua Pegawai Eksekutif Yadim. Baik Tuan, boleh Tuan ceritakan selain gerai jualan ini, apa lagi yang disajikan kepada orang ramai? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita anjurkan pada hari ini ialah Yadim kita melaksanakan sebahagian daripada pengisian inspirasi setahun Keluarga Malaysia dengan kita mengadakan Munajat Keluarga Malaysia sebenarnya pada malam ini. Pelaksanaan SUK untuk kumpulan asnaf dan B40 serta jualan Keluarga Malaysia dengan jualan yang sangat murah ini adalah di antara pengisian awal yang kita lakukan. Yang mana dalam SUK Keluarga Malaysia kita ada konvoi motosikal yang kita lepaskan beramai-ramai, lebih kurang 100 motosikal dan kenderaan pacuan 4 roda. Selain daripada 500 keluarga asnaf yang datang sendiri ke sini untuk menerima bantuan dari segi kotak makanan dan sebagainya. Selain daripada itu, jualan rakyat yang kita ada hari ini adalah di mana penduduk sekitar, bahkan saya dengar sebenarnya ada yang sejauh datang daripada Botol Perak datang untuk mendapat membeli barangan harga barang keperluan dengan harga yang sangat-sangat murah lah. Kita panggil harga kasih sayang keluarga Malaysia. So selepas selesai perkara ini, kita akan ada malam ni selepas solat maghrib jamuan rakyat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan keseluruhan keluarga Malaysia yang datang, dan pada jam 9 malam kita akan mulakan dengan Munajat Keluarga Malaysia. Kita akan berzikir, berselawat dan juga mendengar tausiah pada malam ni daripada Habib Ali sebagai tanda kesyukuran kita dan juga pengharapan kita kepada Allah SWT agar dipelihara keluarga Malaysia ini. Okey, baik Tuan. Mungkin dari segi sasaran pengunjung yang akan datang kepada program kita pada petang ini, Tuan. Baik, bermula daripada petang tadi, 2.30 petang, sampailah ke kemuncaknya malam ini jam 10.30 ataupun 11 malam, kita menjangkakan lebih daripada 10,000 keluarga Malaysia akan menghadiri pengisian kita pada malam ini. Di masjid sendiri pun insya-Allah pada malam tak kurang daripada 7,000 yang akan hadir bermunajat, manakala yang hadir dalam pasar dan juga SUK kita hari ini sekitar lebih daripada 3,000. Jadi jangkaan kita kehadirannya lebih daripada 10,000 pada hari ini sahaja. Okey, baik. Terima kasih Tuan atas penjelasan yang diberikan. Masih ada lagi masa untuk anda hadir ke beramai-ramai serbu SUK Keluarga Malaysia yang akan tamat pada jam 6.30 petang ini. Baik, kalau anda terlambat, tak mengapa. Sebab boleh sertai Munajat Keluarga Malaysia yang akan bersiaran selepas maghrib di Masjid Putra, yang akan turut bersiaran di TV1, TV Sarawak dan juga Awesome TV. Saya Amin Fauzi, sekian laporan JAKIM untuk RTM. Terima kasih Amin. Meskipun sambutan Hari Kebangsaan yang ke-65 masih dalam norma baharu, namun kecintaan kepada negara masih utuh dan tidak pernah padam. Justru bagi menyemarak Bulan Kebangsaan, Jabatan Muzium Malaysia menganjurkan program Fiesta Merdeka bertempat di Dataran Muzium Negara selama 2 hari. Wartawan Tina Rama ada laporannya. Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Program ini merupakan inisiatif Muzium Negara untuk membantu memupuk semangat cintakan negara dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan orang ramai, terutamanya murid-murid. Pengarah Muzium Negara Zamrul Amri Zakaria berkata mereka teruja dapat menganjurkan kembali program tahunan ini selepas 2 tahun berdepan pandemik COVID-19.
Sebelum pandemik, kita sentiasa mengadakan program-program seperti bermalam di muzium contohnya. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID yang melanda negara kita tidak dapat melaksanakan program tersebut. Dan untuk tahun ini alhamdulillah program-program yang kita rancangkan biasanya kita akan kena pasti terlebih dulu dan kita akan sasarkan kepada golongan-golongan tertentu, terutamanya kepada golongan pelajar-pelajar untuk dia menghayati dari segi aspek kemerdekaan negara dan sebagainya. Menerusi Fiesta Merdeka ini, pelbagai program akan dianjurkan dengan beberapa persembahan tradisional. Antaranya Malaysia Book of Records, most participants in makanan darurat cooking session, persembahan kebudayaan keluarga Malaysia dan persembahan sketsa. Hari kedua pula menyaksikan pertandingan mural kemerdekaan peringkat sekolah menengah di Putrajaya, pertandingan sagat kelapa dan banyak lagi. Pelajar-pelajar ni menyertai program mural ni supaya dapat mengingati tentang bagaimana Malaysia dijajah oleh pada satu masa dahululah. Jadi kita terapkan pada lukisan. Saya sangat excited sebab kita dapat macam meluahkan kita punya rasa cinta kepada negara kita. Manakala bagi meraihkan Hari Malaysia 16 September nanti, pihak muzium juga bakal menganjur aktiviti glamping at museum yang berkonsepkan keluarga Malaysia untuk orang ramai. Kami daripada SMK Maxwell ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Saya ucapkan Selamat Hari Merdeka. Kami ucapkan Selamat Hari Merdeka. Tina Ramah, RTM. Usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan terus dilaksana pelbagai pihak. Masjid Al-Zakirin, Taman Wilayah Selayang di Ibu Negara menganjurkan Karnival Merdeka Hijrah 2022. Program sehari itu menyediakan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan berwarna untuk kanak-kanak, pemeriksaan kesihatan dan pertunjukan silat. Polis dan bomba turut bekerjasama menjayakan program berkenaan dengan berkongsi maklumat berkaitan pasukan masing-masing. Juga memberi pendedahan mengenai keselamatan awam dan jenayah komersial terkini seperti penipuan dalam talian. Kita nak bawa masyarakat ke masjid untuk bersama kita. Dan ini sesuai dengan fungsi masjid sebagaimana diminta oleh pihak Jawi jugalah. Kita kena pelbagaikan fungsi, bukan setakat untuk menuntut ilmu keagamaan dan sebagainya, tapi kita buka ruang kepada anak-anak muda, kita buka ruang kepada non-Muslim, kita buka ruang kepada sesiapa yang menganggap masjid ini bukan sebagai tempat beribadah sahaja, beriadah dan sebagainya. Keisha Sahana Goneza dinobatkan sebagai johan pertandingan akhir bintang kecil peringkat Negeri Sembilan. Murid darjah 5 Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban membawa pulang wang tunai RM2,000, piala dan sijil. Seterusnya, mewakili negeri berkenaan ke pertandingan akhir bintang kecil peringkat kebangsaan. Saya berasa sungguh gembira. Saya pertama-tama nervous. Lepas tu tiba-tiba juara, saya macam nak nangis. Saya macam sungguh gembira. Sungguh rushing. Banyak nak siapkan. Baju ni pun dijahit 4 hari je. Lepas tu nak praktis, lepas hari tak tidur, kena makan. Macam rushing lah. Saya pun macam excited nak pergi Kedah. Macam new journey ni. Naib Johan pula dirangkul Ryan Fitri, 11 tahun yang memenangi wang tunai RM1,000, RM1,000, piala dan sijil. Amat gembira lah. Syukur Alhamdulillah dapat tempat kedua. Dan saya berterima kasih pada cikgu dan ayah saya dan ibu bapa saya. Saya dalam sehari berlatih sampai petang, sampai malam.
dan saya berusaha untuk membuat. Alhamdulillah dapat nombor 2. Saya datang ke sini untuk menyanyi, membuat persembahan dan hadiah ni untuk ibu bapa saya. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Kamal Roslim optimis keistimewaan bakat dimiliki Kesha memberi peluang cerah kepada Negeri Sembilan untuk mempertahankan kejuaraan di peringkat kebangsaan. Kelainannya, pemenang kita Kesha bukan berbangsa Melayu, berbangsa India dan cukup mahir dalam lagu-lagu bahasa Melayu. So saya rasa Negeri Sembilan membawa satu cabaran yang agak lain pada kali ini untuk kita pertandingkan di Kedah nanti dan seterusnya di Sarawak. So saya rasa Negeri Sembilan pada kali ini dah bersedia untuk ke peringkat seterusnya dan kita akan mencabar negeri-negeri lain untuk bintang kecil pada kali ini. Pertandingan akhir bintang kecil peringkat kebangsaan dijadual berlangsung Disember ini di Kuching, Sarawak. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas mewujudkan Bengkel Pusat Daya Maju atau KOMA yang menyediakan pelbagai peralatan bagi tujuan keusahawanan untuk kegunaan masyarakat di luar bandar secara percuma. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, kewujudan KOMA selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia bagi memastikan kumpulan sasar golongan B40 menerima faedah daripada perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan. Pusat Daya Maju Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dan akan memberi manfaat kepada lebih kurang seluruh negara 3,000 orang apabila center ini mula beroperasi. Dia peralatan jahitan, pelbagai jenis mesin jahitan itu diletakkan di satu center. Jadi bagi mereka-mereka yang B40 ini yang nak memulakan ataupun yang sedang berusaha secara individu, dia orang boleh mohon untuk datang ke tempat itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran Pusat Daya Maju Kemas di Kuala Nerang. 5 individu disyaki mengedar dadah di berkas Polis Kedah menerusi 2 serbuan berasingan di sekitar Sungai Petani pada 15 Ogos lalu. Suspek pertama ditahan di sebuah tempat letak kereta di Taman Sejati Indah. Pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan 5 bungkusan plastik berisi bahan disyaki heroin seberat 2,251 gram bernilai lebih RM22,000. Rentetan itu 4 lagi suspek ditahan pada hari sama. Turut dirampas wang tunai, barang kemas dan sebuah kereta dengan nilai keseluruhan lebih RM103,000. 2 daripada 5 suspek positif dadah metafetamin. Kesemua suspek direman 7 hari mulai 16 Ogos lalu untuk siasatan lanjut. Berita wilayah 21 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.